أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ayat ini yang mafhumnya, sesungguhnya bagi kamu Rasulullah itu adalah uswah hasanah, contoh yang baik, yang paling baik bagi mereka yang mahukan keredaan Allah dan yang percaya mahukan kebahagiaan di akhirat. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengiktirafan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia contoh, sebagai manusia dari segi basyariah, dari segi kemanusiaannya, dari segi tubuh badannya, Allah sama seperti manusia yang lain. Tetapi ada keistimewaan yang diberi dari segi jasad pun, dan yang lebih-lebih lagi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari segi kerohaniannya, dari segi pemahamannya, dari segi keyakinan dan keimanannya, dari segi amalan dan pekerjaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul anam, sebaik-baik manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mempunyai sifat seperti sifat manusia yang lain. Secara tabi'inya dia adalah bersifat dengan manusia biasa yang memerlukan keperluan fizikal untuk memelihara kesihatan jasadnya. Dia makan dan minum, dia tidur dan rehat, dia bekerja. Ini adalah secara tabi'inya bagi manusia biasa. Hikmatnya adalah supaya dia mudah diikuti, supaya dia mudah dicontohi, ditauladani, kerana dia juga mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti juga manusia yang lain. Dia juga mempunyai nafsu, dia juga mempunyai keinginan dan sifat-sifat seperti marah, seperti sayang, seperti takut, seperti gelisah, seperti gembira dan duka cita, sama seperti yang manusia yang lain rasai. Maka di manakah yang disebutkan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah? Ini tidak lain adalah kerana Rasulullah itulah sebagai model, sebagai ikutan, sebagai contoh yang menterjemahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlaknya disebut khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran sendiri, atau practicality, practical
daripada Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah arahan Allah supaya wa aqimus salah wa atuz zakah, bagaimana untuk mengetahuinya amalan sembahyang, mengeluarkan zakat? Maka Rasulullah lah yang menunjukkan. Begitu juga wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah pada jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Bagaimanakah caranya berjihad itu? Maka Rasulullah lah yang menunjukkan contoh bagaimana cara berjihad. Berjihad di dalam peperangan, berjihad dalam menghadapi golongan-golongan yang ingkar, golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik, golongan zalim. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunjukkan contoh tauladannya bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, kasihnya kepada Allah. Tidak ada manusia yang lain yang boleh menandinginya. Kalau ada cubaan-cubaan di kalangan sahabat yang mengatakan ya mau menandingi, seolah-olah mau melakukan sesuatu yang lebih daripada Rasulullah. Seperti ada yang mau mengatakan mau terus berpuasa, ataupun yang tidak mau tidur malam, mau terus solat, sembahyang. Ataupun orang yang merasakan mungkin sebab perkahwinan itu mengganggu dia untuk beramal, maka dia mengatakan saya tidak mau kahwin. Kerana mungkin pada pemikirannya perkahwinan itu mempunyai banyak urusan dan tanggungjawab, sehingga boleh mengganggu peribadatannya kepada Allah. Jelas, semua pemikiran itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa di antara kamu siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling takut pada Allah? Rasulullah, akulah yang paling takut pada Allah, akulah yang paling bertakwa daripada kamu. Lihatlah amalan aku. Aku berpuasa dan aku makan. Aku bangun malam dan aku tidur, rehat. Dan aku berkahwin. Aku bukan membujang. Aku berkahwin. Siapa yang tidak mau mengikut sunnahku, maka dia bukan daripada jalanku. Ini menunjukkan bahawa kehidupan Rasulullah itu adalah satu kehidupan manusia yang sempurna. Memang Allah mengutuskan Rasulnya di kalangan manusia. Kalau di kalangan malaikat, sudah tentulah ada alasan manusia tidak mau mengikut. Kerana malaikat itu dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bolehlah beramal ibadat. Kami manusia perlukan makan, minum, tidur, berkeluarga, bekerja dan sebagainya. Maka kerana itulah manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menunjukkan cara-cara hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah begitu kita mengetahui hubungannya dengan Allah begitu erat, begitu rapat, begitu dekat. Beliau juga melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Keistimewaan diberi pada Rasulullah itu tidak mengelak daripada fitrah yang berlaku. Allah menguji. Sebab dalam mendekatkan diri pada Allah memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran. Maka kerana itulah di dalam peperangan seperti dalam perang Uhud, Rasulullah juga terkena cedera, menderita kesakitan.
Begitu juga dengan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah boleh membuka hati manusia dan sedikit saja Rasulullah cakap orang sudah semua mengikut. Tetapi tidak berlaku begitu. Allah menguji Rasulullah. Bagaimana beliau mau dibunuh? Bagaimana beliau dihina, dikeji, dimalukan, disakiti dalam beberapa peristiwa dakwah ke Taif. Ini adalah untuk menjadi contoh juga, menjadi iktibar juga kepada orang yang datang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat, hinggalah ke generasi kita pada hari ini, supaya mengakui walaupun perjuangan kita adalah benar, walaupun perjuangan kita adalah untuk meninggikan kalimah Allah, maka tidak secara automatik Allah membantu kita. Tapi Allah mau menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji bagaimanakah kita, hubungan kita dengan Allah, bagaimanakah tawakal kita kepada Allah, penyerahan kepada Allah. Apakah sepenuhnya dengan ikhlas? Apakah kita masih ada pergantungan pada makhluknya? Ini semua akan diuji. Dan ujian ini adalah tujuannya untuk Allah mengetahui siapakah di kalangan kita yang benar, yang bercakap benar, yang bertindak benar, atau hanya cakap saja beriman, tetapi bila dalam amalan tidak menunjukkan keyakinan kepada keimanan itu. Begitu juga Allah menyediakan ganjaran-ganjaran bagi mereka yang susah, bagi mereka yang menderita kerana perjuangan menegakkan Islam, bagi mereka yang terkorban pada jalan Allah, mereka yang syahid, sehingga akan diletakkan penilaian lebih tinggi lagi bagi mereka yang terkorban kerana Allah, mereka yang mati syahid, sehingga diberikan rezeki pada mereka seolah-olah mereka terus hidup mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menunjukkan contoh pergaulan yang lemah lembut, ruhama bainahum, begitu selesa, begitu lemah lembut, begitu mesra sesama sahabatnya, sesama orang Islam. Berjumpa mereka memberi salam, bertanya khabar, menyambung silaturahim, tolong menolong di antara satu sama lain, menjaga perpaduan yang berasas kepada akidah. Akidah itu sebagai satu tali yang paling kuat mengikat di antara mereka. Ia merentasi bangsa dan keturunan. Contoh dalam rumah tangga juga bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesra dan membuat kebaikan dan bakti kepada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga mempunyai perasaan apabila kematian anaknya. Baginda juga menangis, tetapi tidak melampau. Ini yang nak ditunjukkan. Bukan kita lihat pada hari ini kumpulan Syiah yang meratap tangisan menyesal ke atas pembunuhan yang berlaku kepada Ali, kepada Hasan dan Hussein, sehingga mencakar, mencederakan tubuh badan mereka. Ini tidak diterima. Ini adalah ghulu. Ini adalah melampau yang ditolak. Bukan diambil contoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baik di dalam perekonomian juga. Rasulullah menunjukkan bagaimana kesederhanaan baginda di dalam kehidupan. Tidak bermewah-mewah. Dan baginda suka berkongsi, suka memberi. Kerana itu disebutkan yadul alia khairu min yadul sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang bawah yang menadah. Ini sebagai satu motivasi sebenarnya supaya umat Islam menjadi kaya, menjadi mampu, sehingga dapat memberi, membantu kepada orang yang lemah, orang yang bawah. Dalam perekonomian, bagaimana soal riba diharamkan, bagaimana cara penipuan dalam timbangan diharamkan, bagaimana cara menipu kualiti juga diharamkan. Terlalu sempurna sistem yang ditunjukkan, yang telah diamalkan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan aspek pentadbiran politik. Bagaimana baginda pandai mengatur, memberikan amanah kepada mereka yang amanah, memberikan tugas yang sesuai mengikut kemampuan. Bagaimana baginda berlaku adil sehingga disebut andai kata Fatimah mencuri, dia akan memotong tangannya. Maknanya tidak dipengaruhi oleh kekeluargaan dalam menegakkan keadilan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda bersabar kalau dirinya disakiti, diinaya dan juga dikeji, dihina. Tetapi baginda akan bangun membela Islam sekiranya Allah yang dicerca, sekiranya Allah yang disalah faham, sekiranya Islam yang hendak diruntuhkan, yang hendak dihina dan hendak dihapuskan. Maka Rasulullah mempunyai sifat dan jiwa yang berani, yang serius, yang bersungguh-sungguh, yang sentiasa bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya mengamalkan dasar syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul-betul menghayati konsep syura. Bukan maknanya syura itu mesti semua orang ditanya. Ada kes-kes yang tertentu, ada ahli syura yang tertentu yang dirujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut kepakaran yang tertentu. Umpamanya Salman Al-Farisi pernah dirujukkan untuk dari segi strategi peperangan, mengawal Madinah dan memberikan dan menerima cara dengan menggali parit. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dalam peristiwa tawanan Badar pun ada perbezaan pandangan. Sayyidina Umar mengatakan tawanan itu dibunuh saja. Abu Bakar mengatakan mereka digunakan kepakaran. Dan Rasulullah menimbang di antara dua dan mengambil keputusan supaya mereka mengajar, kerana baginda mengutamakan menyebarkan ilmu supaya umat Islam tidak menjadi jahil dan mereka menjadi pandai. Ini antara strategi yang menjadi contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya bertegas dan ada kalanya berlembut, mengikut kebijaksanaan dan keperluan semasa yang berlaku. Maka Rasulullah sebagai uswah hasanah adalah contoh yang jelas, di mana riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ditapis hingga yang sahih dapat kita ketahui tentang perangai baginda
perlakuan baginda, akhlak baginda, tata cara kehidupan baginda, maka kalaulah kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Marilah sama-sama kita mendalami sunnah Rasul dan memahaminya serta beramal dengan maksud untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalaulah kamu mendakwa cinta kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Mudah-mudahan termasuk kita dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala fitnah dunia dan fitnah kubur dan ujian fitnah di akhirat kelak. Selamat meniti sirat atau jambatan menuju syurga Allah, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki syurga Allah dan diberi rezeki pula memandang wajah Allah seperti mana yang Allah kehendaki, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.